Bismillah. Kita mulakan insya-Allah. Kita nak tunggu kejap. Kita mulakan insya-Allah. Mula rekod. Yallah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih Allah Ta'ala berikan ruang kepada kita untuk sama-sama berkumpul pada malam yang berbahagia ini bagi meneruskan bacaan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala pada membincangkan tentang sifat-sifat lahiriah dan juga batiniyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berharap dengan pembacaan kitab Syama'il ini mampu menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam dan mampu memupuk rasa ingin dan tamak untuk beramal dengan sunnah baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kita dah masuk pada hadis nombor 9, masih pada bab khalqi Rasulillah, bab tentang batang tubuh Nabi alaihi salatu wassalam. Malam ni kita baca mungkin laju sikit, kita nak habiskan sampai perbincangan tanda kenabian. Boleh? Kita nak baca sampai hadis nombor 23. InsyaAllah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi fid darain amin. وبه إليه قال حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال daripada Sayyidina Simak bin Harb, beliau berkata, Sami'tu Jabir ibn Samurah yaqul, aku mendengar Jabir bin Samurah berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam ashkal al-ain manhus al-aqib. Nabi SAW dhali'al fam ashkal al-ain manhus al-aqib. Qala Syu'bah, maka Sayyidina Syu'bah berkata, Qultu li Simakin, aku berkata kepada guruku Simak, Ma dhali'ul fam, apa makna dhali'ul fam? Maka qala 'azimul fam, makna dhali'ul fam maknanya mulut yang besar, menunjukkan ke atas Nabi ni fasih. Tapi kita dah sebut sebelum ni bukan mulut besar macam joker tu sampai nampak jelek, busuk ataupun tak syamil. Qala qultu ma ashkalul ain, aku bertanya lagi, apakah itu ashkalul ain? Qala tawilu syaqqil ain. Makna ashkalul ain ialah tawilu syaqqil ain. Boleh. Maksudnya kalau tengok dalam syarah ialah asyuklah maknanya ialah humratun fi bayadil ain, ada merah kemerahan pada putih mata ni. Mata kita ada hitam ada putih, tak? Pada putih mata tu ada merah kemerahan, itu makna ashkalul ain, dan itu tanda kenabian, itu tanda kenabian. Faham tu? Nah,
Qultu ma manhusul aqib. Apakah itu manhusul aqib? Qala, maka berkata, jadi qultu tu aku berkata, siapa aku tu? Ha? Syu'bah. Syu'bah tanya kepada Simak, ma manhusul aqib. Apa dia manhusul aqib? Maka Sayyidina Simak berkata, qala qalilu lahmil aqib. Maknanya tumit tu daging dia tak banyak. Maknanya tumit Nabi bukan terlalu banyak daging. Tidak. Itu maksudnya. Boleh? Nah. Ya Allah. Hadis ke-10. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Hannad ibnu As-Sari, haddatsana Saru ibnu Al-Qasim an Ash'asa yani ibn Sawari an Abi Ishaqa an Jabir ibn Samurata qala, daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan. Aku melihat Nabi pada malam bulan purnama. Boleh? Itu mana idhiyan. Wa alaihi hullatun hamra, dan di atas Nabi ada pakaian yang berwarna merah. Hullah kita dah sebut sebelum ni, pakaian yang ada dua lapis. Faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar, maka aku pun melihat kepada Nabi, kemudian melihat kepada al-qamar, iaitu bulan purnama. Lepas tu aku melihat pula kepada Nabi, aku melihat pula kepada bulan purnama. Falahu wa indi ahsanu min al-qamar. Maka Sayyidina Jabir sebut, sesungguhnya di sisi aku Nabi SAW lebih comel, lebih molek, lebih indah daripada bulan purnama. Tu. Boleh? Nah, kalau tengok dalam hasyiah tu disebut Nabi ni cahaya pada muka melangkaui cahaya bulan, melangkaui cahaya matahari, melangkaui cahaya apa nama, hari ni kita sebut lampu lah. Tak, mana bila Nabi berdiri, contoh waktu yang sama matahari terbit, contohlah, maka cahaya Nabi tu menutupi cahaya matahari. Makna comel sungguh. Alaihi salatu wassalam. Hadis nombor 11. Haddatsana Sufyan ibn Waqi', haddatsana Humaid ibn Abdul Rahman Ar-Ru'asi an Zuhairin an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun al-Bara'a ibn Azim, daripada Azibin, daripada Abi Ishaq, beliau berkata, telah bertanya seorang pemuda kepada Sayyidina Al-Bara' bin Azib, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla as-sayf, adakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pedang? Pada sudut bercahaya dan pada sudut panjangnya, pedang kan panjang. Jadi ditanya oleh seorang pemuda kepada Sayyidina Al-Bara' bin Azib, adakah muka Nabi seperti pedang pada sudut cahaya dan juga pada sudut sinaran dan juga pada sudut apa tadi? Panjang, melonjong begitu. Pedang kan panjang kan? Qala la bal misla al-qamar. Maka dijawab oleh Sayyidina Al-Bara', tidak, malah muka Nabi seperti bulan. Boleh? Maknanya kalau bulan dia bulat. Tak. Bukan memanjang muka Nabi. Tapi kita pernah baca sebelum ni, muka Nabi tidak terlalu bulat. Jadi apa yang kita boleh faham? Mislul qamar, seperti bulan tapi taklah terlalu bulat sungguh. Malah dikatakan kalau terlalu bulat ni menunjukkan ke atas kejahilan, kebodohan. Jadi Nabi ada bulat pada muka tapi dia bergabungan lah antara bulat dan lurus ke bawah gitu. Boleh? Bukan bulat semata dah. Hadis nombor 12. Haddatsana qabi ilaihi qala haddatsana Abu Dawud al-Masahifi Sulaiman ibn Salmin, haddatsana An-Nadr ibn Shumail an Salih ibn Abi al-Akhdari an ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, nama beliau ialah Ibnu Sakhr Ad-Dusi, itu nama Sayyidina Abu Hurairah. Nama beliau ketika mana zaman jahiliah ialah Abdu Syamsin. Abdu Syamsin maknanya ialah hamba matahari. Kemudian Nabi ubah nama tersebut kepada Abdul Rahman. Boleh? Itu yang paling asah, pandangan paling tepat daripada 40 pandangan yang ada. Ya Allah.
daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyada ka'annama sigha min fiddah rajul asy-sya'ri. Adalah baginda Nabi alaihi salatu wassalam abyad, putih, seolah-olah dibentuk daripada fiddah, iaitu perak. Boleh? Itu mana sigha, mana dibentuk. Contoh kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, emas. Kita hancurkan, lepas tu kita bentukkan jadi emas, jadi cincin, jadi gelang, itu sigha. Betul? Jadi seolah-olah muka Nabi ni ataupun Nabi ni dibentuk daripada fiddah, dibuat daripada fiddah. Nak kata cahaya putih berkilat bersih. Tu. Ada ulama sebut antaranya dalam kitab Al-Qamus dan juga As-Sihah, sagha bermakna hasana. Jadi kat sini kalau kita ambil sigha dengan makna hasana, jadi Allah Ta'ala mencantikkan Nabi Muhammad SAW dengan makna begitulah. Okey, rajul asy-sya'ri, rambut Nabi ikal mayang, lurus tapi ada ombak-ombak alaihi salatu wassalam. Hadis nombor 13. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarani Laits ibn Sa'd an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, uridha alayya al-anbiya'u, dibentangkan kepada aku para nabi. Dibentangkan kat sini maknanya dibentangkan dalam mimpi. Nah. Ataupun kita sebut dibentangkan di depan mata pada malam Nabi diisrakan. Dua-dua tu ada pandangan ulama. Boleh? Dibentangkan apa? Dibentangkan Nabi, para nabi. Fa idza Musa alaihissalam darbun minar rijal. Maka Nabi sebut adalah Nabi Musa alaihissalam darbun minar rijal, satu kumpulan daripada manusia, satu kumpulan daripada lelaki. Sebelum tu kita sebut sikit faedah. Dibentangkan kepada aku para rasul ataupun para anbiya. Maka adalah Nabi Musa itu, Musa, asal kepada perkataan Musa ialah Musha. Gitu. Musha. Nama itu diberi oleh Asiyah bintu Muzahim. Apa makna Musha? Mu dalam bahasa Qibti ialah air. Sya dalam bahasa Qibti ialah pokok. Boleh? Air pokok. Sebab apa nama Nabi Musa diberi dengan nama itu Musha? Sebab bila mana Nabi Musa dilepaskan di dalam sungai dan dijumpai, ketika itu Nabi dalam tabut, Nabi Musa dalam bekas lah, dan bekas tu berada antara air dan pokok, maka dinamakan sebagai Musha. Mu tu maknanya air, sya tu maknanya asyajar, pokok. Kemudian diubah kepada bahasa Arab disebut Musa. Tu faedah sudut bahasa lah. Jadi faidha Musa alaihissalam darbu minar rijal, maka adalah Sayyidina Musa alaihissalam satu jenis, satu kumpulan daripada ar-rijal, daripada lelaki. Ka'annahu min rijali syanu'ah, seolah-olah dia tu, iaitu Sayyidina Musa alaihissalam, daripada pemuda-pemuda syanu'ah. Syanu'ah ni satu kabilah daripada Yaman. Jadi seolah-olah Nabi Musa daripada pemuda-pemuda Syanu'ah, iaitu nama kabilah daripada Yaman. Okey. Apa jenis dan sifat pemuda daripada Yaman ni? Mutawassitun bainal khifah was samin. Maknanya duduk pertengahan antara terlalu kurus dan terlalu gemuk. Maknanya nak sebut kat sini Nabi Musa ni tak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Itu dia punya cerita dia. Boleh? Nah. Wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihissalam. Aku juga melihat Nabi Isa dalam mimpi. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwatu ibnu Mas'ud. Maka orang yang paling dekat
rupanya dengan Sayyidina Isa ialah Sayyidina Urwah ibnu Mas'ud. Urwah ibnu Mas'ud ni sahabat Nabi lah. Boleh. Jadi Nabi SAW berkata, aku diperlihatkan Nabi Isa. Nabi Isa ni rupanya lebih kurang dengan Sayyidina Urwah. Sahabat kita Sayyidina Urwah ibnu Mas'ud. Faham tak? Nah. Sayyidina Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi. Beliaulah yang diutuskan oleh kaum Quraisy kepada Nabi pada hari Hudaibiyah. Dan beliaulah yang buat akad sulh perdamaian dengan Nabi. Sedangkan ketika itu beliau masih kafir. Beliau masuk Islam pada tahun 9 Hijriyah. Selepas baginda Nabi SAW pulang daripada Taif. Selepas masuk Islam, beliau minta untuk kembali kepada keluarganya. Maka Nabi izinkan dan dia kembali. Bila kembali kepada keluarganya, Sayyidina Urwah tadi mengajak keluarganya kepada agama Islam. Tak? Ketika mana beliau mengazankan sembahyang, mengazankan azan untuk solat, maka ada seorang pemuda memanahnya. Kemudian dia mati. Boleh? Maka bila berita itu sampai kepada Nabi, Nabi sebut masalu Urwata masalu sahibi Yasin. Urwah ini seperti sahib Yasin, menyeru kepada kaumnya, tapi kaumnya membunuh beliau. Begitu. Jadi siapa dia seperti Urwah tadi? Sayyidina Isa alaihissalam. Wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum. Dan aku melihat juga Sayyidina Ibrahim Al-Khalil. Boleh? Ibrahim dalam bahasa Siryaniyah maknanya Abun Rahim, seorang ayah yang pengasih, penyayang. Dan bacaan Ibrahim ni ada 5. Kita boleh baca Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Boleh? Pendek. Ibrahim. Lepas tu Ibrahim. Lepas tu Ibrahim. Panjang. Itu 5 bacaan. Semua tu boleh. Jadi Nabi sebut, Nabi Ibrahim ni aku tengok sama macam aku. Rupa tu lebih sama dan lebih kurang seperti sahibukum, sahabat kamu, iaitu aku. Ya'ni nafsahu. Wa ra'aitu Jibril alaihissalam fa idza aqrabu man ra'aitu bi syabahan Dihyah. Dan aku melihat juga Sayyidina Jibril. Maka Sayyidina Jibril itu lebih dekat rupanya dengan Sayyidina Dihyah Al-Kalbi. Boleh? Bukan Dihyah Al-Qalbi. Belajar saya ada seorang nama Dihyah. Kita letak nama dia Al-Kalbi, dia tak nak. Dia nak Al-Qalbi dengan Qaf. Pasal apa dia ingat Al-Kalbi tu anjing? Tak. Padahal itu nama sahabat. Beliau iaitu Sayyidina Dihyah Al-Kalbi lebih hampir kepada muka Sayyidina Jibril. Ya tak, Sayyidina Jibril bila datang kepada Nabi dalam rupa manusia, Sayyidina Jibril itu berupa dengan rupa Sayyidina Dihyah Al-Kalbi. Sayyidina Dihyah Al-Kalbi join perang dengan Nabi, semua jenis perang. Melainkan, tak semua jenis perang selepas perang Badar. Semua peperangan selepas perang Badar tu, Sayyidina Dihyah Al-Kalbi turut serta. Dan beliau juga antara orang yang mubaya'ah di bawah pokok bersama Nabi SAW. Dihyah dengan wazan sidrah, maknanya pada sudut bahasa ialah Ra'isul Jundi, itu ketua perang. Itu mana Dihyah, ketua perang. Dia nak bagi nama anak Dihyah, boleh lah, ketua perang maksud dia. Boleh? Dan Sayyidina Jibril macam kita sebut tadi, kebiasaannya bila datang kepada Nabi dengan rupa manusia, Sayyidina Jibril akan menyerupai Sayyidina Dihyah Al-Kalbi. Sebab apa? Sebab adat orang Arab sebelum Islam, bila mana mereka menghantar utusan kepada raja-raja, mereka akan hantar seorang pemuda yang handsome dan pandai kecek. Pandai berhujah, pandai bercakap. Boleh? Jadi kat sini, Allah Ta'ala menghantar Sayyidina Jibril
Bukan kepada raja tak, malah kepada Sayyidul Muluk, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Maka lebih layak untuk dihantar seorang yang sangat kacak, handsome dan pandai bercakap. Jadi bila tengok-tengok yang paling handsome, yang paling comel ni di antara sahabat ialah Sayyidina Dihyah. Sebab tu malaikat Jibril menyerupai Sayyidina Dihyah Al-Kalbi. Itu ada antara dia punya hikmah lah. Kenapa Sayyidina Jibril menyerupai Sayyidina Dihyah Al-Kalbi. Boleh? Ya. Jadi sekarang ni kita masih pada khalqi Rasulillah. Pada sudut apa? Pada sudut tadi lah. Nabi SAW lebih menyerupai Sayyidina Ibrahim Al-Khalil. Hadis nombor 14. حدثنا قال وبه إليه قال حدثنا سفيان ابن وكيع ومحمد ابن بشار المعنى واحد قال أخبرنا يزيد ابن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول daripada Sayyidina Sa'id Al-Jurairi beliau berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata. Siapa dia Abu Tufail? Ha? Amir bin Wathilah, itu nama dia. Amir bin Wathilah. Lahir pada tahun hijrah Nabi ke Madinah. Faham? Nah. Dan beliaulah sahabat yang terakhir wafat. Jadi Sayyidina Sa'id Al-Jurairi berkata, aku mendengar Abu Tufail, Sayyidina Abu Tufail As-Sahabi berkata, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Dan tidak ada orang pun di atas muka bumi ni yang berbaki, yang masih hidup, yang melihat Nabi melainkan aku. Maknanya Abu Tufail sebut waktu sekarang ni, ni tak ada orang dah yang tengok Nabi melainkan aku seorang. Yang lain semua dah meninggal dan wafat. Tidak dinafikan ada lagi makhluk lain yang tengok Nabi. Malaikat, mungkin Sayyidina Khidir, jin. Tapi yang dinafikan oleh Sayyidina Abu Tufail ialah Allahumma salli ala Muhammad, manusia. Jadi tidak ada manusia dah yang masih hidup pada hari ini yang melihat Nabi melainkan aku. Sebab apa beliau sebut begitu? Beliau nak gesa ataupun dorong orang keliling beliau tu tanya kepada beliau tentang Nabi, tentang sifat Nabi, tentang akhlak Nabi. Qultu sifhu li, maka aku berkata. Siapa dia berkata? Sa'id tadilah. Sa'id Al-Jurairi tadi berkata kepada Abi Tufail, sifhu li, sifatkan Nabi kepadaku. Qala, maka Abu Tufail berkata, kana abyadha malihan muqassada. Adalah Nabi ini putih. Putih yang kemerah-merahan. Itu makna putih kat sini. Malihan maknanya hasanan, comel. Itu malih. Malihan maknanya hasanan. Muqassada, sederhana. Muqassada maknanya sederhana. Mutawassita. Faham tu? Jadi Nabi ini sederhana. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Tapi lebih tinggi, tapi lebih hampir kepada tinggi. Tidak terlalu gemuk, tidak juga terlalu kurus. Tak. Tu. Jadi Nabi ni duduk tengah-tengah. Sebab kalau melampau sangat dikeji. Kalau dogok sangat, contoh kurus sangat, dikeji juga. Jadi Nabi duduk di tengah-tengah bainal ifrat wa tafriq. Contoh itu makna muqassada. Hadis nomor 15. Wabihi ilaihi qala haddatsa Abdullah ibn Abdul Rahman akhbarana Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami akhbarani Abdul Aziz ibn Thabit al-Zuhri haddatsani Ismail ibn Ibrahim ibn akhi Musa ibn Uqbah an Musa ibn Uqbah an Quraib an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah. Jadi daripada Sayyidina wa Maulana Quraib daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas ni ma'ruf lah, habrul ummah, masyhur dengan kelebihan, dengan ilmu. Wafat di Taif radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aflaja saniyatain. Itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam aflash as-saniyatain. Saniyatain ni gigi depan ni. Depan, orang panggil apa bahasa Melayu, saya pun tak tahu. Ni, depan dua ni. Lepas tu,
sebelah menyebelah kepada dua depan ni dua depan kan. Sebelah dia, belah kanan, belah kiri. Itu kita panggil raba'iyat. Ar-raba'iyat. Jadi, aflajah saniyatai maknanya gigi Nabi ni antara saniyatai ni, tengah ni, dengan kanan kiri, dia ada bukaan sikit. Ada sedikit bukaan. Oleh dia tidak bertindih antara satu sama lain lah. Antara tengah dua ni dengan kanan dan kiri. Boleh? Kalau tak faham juga, buka Syekh Google. Allamah, faqih, mufassir, lughawi. La yukhti abadan. Syekh Google rahimahullah. Idza takallama ru'ya kan nur yakhruju min baini thanayah. Bila mana beliau berkata-kata, itu baginda Nabi bercakap, maka dilihat seperti cahaya yang keluar antara gigi depan ni. Tu. Boleh? Nah. Alaihissalatu wassalam. Siapa sini biasa kecek keluar cahaya ke mulut? Biasa keluar bau. Kalau kita kecek. Kena bau tu sekali. Jadi hafal matan ke apa, lupa habis. Bismillah. Nah. Kemudian, okey, alhamdulillah selesai dah. Selesai dah pembincangan tentang babu ma ja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis 15. Sekarang kita masuk pula dalam setengah jam insya-Allah, dan babu ma ja'a fi khatimi atau khatamin nubuwah. Bab pada membincangkan tentang tanda kenabian. Boleh baca khatam, boleh baca khatim. Walaupun khatim lebih asyhar dan lebih fasih, khatim. Tapi boleh baca khatam. Kalau cincin khatam. Dan tak silap saya boleh baca khatim juga cincin. Tapi kita bukan nak bincang cincin, kita nak bincang tanda kenabian yang ada kat belakang. Nah. Okey. Tanda kenabian ni dia termasuk rupa Nabi lah. Tak, rupa Nabi panjang, lebih hampir kepada panjang, putih, apa semua tu. Antara lain ialah apa yang tumbuh di belakang ni, antara dua bahu. Jadi kenapa tak letak dalam bak yang sama? Imam Bajuri sebut diletak dalam bak sama sebab kita nak ambil berat tentang perkara ni. Sebab dia berkait rapat dengan kenabian. Betul? Nah. Hadatsana Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Hatim ibnu Ismail an al-Ja'd bin Abdul Rahman qala sami'tu as-Sa'iba ibn Yazid. Daripada Sayyidina Al-Ja'd ibn Abdul Rahman, beliau berkata, aku mendengar Sayyidina As-Sa'ib bin Yazid berkata, Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dibawa oleh mak saudara aku kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kata Sayyidina As-Sa'ib bin Yazid, aku dibawa oleh mak saudara aku jumpa dengan Nabi. Faqalat, ya Rasulullah, inna bana ukhti waji'un. Wahai Rasulullah. Jadi mak saudara tu kata apa? Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudara aku ni sakit. Anak saudara aku ni sakit. Waji'un maknanya zu waji'. Maknanya pemilik kesakitan. Boleh? Zu waji' maknanya pemilik kesakitan. Okey, sakit apa? Kalau tengok dalam Hasyiah Al-Bajuri disebut ada riwayat dalam Sahih Al-Bukhari menyebut sakit itu ialah sakit waqi'. Waqi' ni sakit kaki. Sakit kaki. Tapi kalau kita tengok hadis ni, lepas ni dia akan sebut Nabi sapu atas kepala. Daripada situ kita faham sakit tu kat kepala. Sebab tu Nabi sapu kepala. Jadi sebenarnya sakit apa ni? Kepala ke kaki? Imam Bajuri sebut boleh jadi sakit tu ada dua. Kaki pun sakit, kepala pun sakit. Cuma nanti Nabi sapu kepala sebab kepala tu lebih utama untuk dihilangkan kesakitan. Kerana kepala lah tempat kita berfikir, merenung dan sebagainya. Boleh? Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si, maka Nabi pun sapu kepala aku. Imam Al-Baihaqi dan selain daripada beliau meriwayatkan kesan daripada sapuan
tangan Nabi di atas kepala Saidina As-Sa'ib tadi sentiasa hitam. Walaupun beliau dah tua. Jadi Saidina Sa'ib tua, tengah tu hitam, keliling tu putih. Tu. Nah, sebab apa hitam kekal sampai ke tua? Berkat daripada sentuhan Nabi. Wa da'ali bil barakah. Kemudian Nabi doakan untuk aku, untuk As-Sa'ib tadilah, dengan keberkatan. Apa keberkatan? Keberkatan kat sini maknanya keberkatan pada sudut umur dan kesihatan. Beliau iaitu Saidina As-Sa'ib umurnya mencapai 94 tahun. Dalam keadaan masih kuat, masih gagah. Dan beliau sendiri berkata, qad alimtu anni ma muti'tu bi sam'i wa basari illa bi barakati du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah, aku tidak tahu. Sesungguhnya aku tahu, aku ini tidak diberi kesihatan, kenikmatan pada sudut melihat, mendengar, melainkan dengan keberkatan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawadda. Kemudian Nabi berwuduk. Boleh jadi Nabi ketika itu berhadas dan Nabi berhajat untuk berwuduk. Ataupun Nabi berwuduk kat sini untuk tujuan air itu nak diberikan kepada As-Sa'ib untuk diambil keberkatan. Dibuat ubat bekas air itu. Fasharibtu min wudu'i, maka aku minum daripada wudu'i. Apa makna wudu'? Lebihan air wuduk. Boleh? Ataupun boleh juga kita sebut wuduk kat sini ialah air wuduk yang terpisah daripada tubuh badan Nabi. Jadi masa Nabi berwuduk tu ada yang jatuh. Tak? Masa basuh tangan ada yang gugur ke bawah air tu. Yang tu yang diambil dan diminum oleh Sayyidina As-Sa'ib rahimahullahu ta'ala. Nah. Wa qumtu khalfa dhahri. Kemudian aku pun berdiri di belakang Nabi SAW. Tak? Sama ada kebetulan ataupun memang Sayyidina Sa'ib ni nak tengok tanda kenabian. Fa nadartu ila al-khatam baina katifai fa idza huwa mislu zirri al-hajalah. Maka aku tengok kepada tanda kenabian yang berada di antara dua katif, dua bahu, dua belakang. Semua bukanlah duduk tengah-tengah betul tak. Dia lebih hampir kepada kiri. Sebab apa lebih hampir kepada di kiri? Ulama sebut kerana hati jantung duduk di arah kiri. Nah, jadi biar tanda kenabian tu berbetulan dengan jantung. Yang mana jantung itu al-qalbu itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Jadi besar mana? Maka disebut fa idza huwa mislu zirri al-hajalah. Besar khatamun nubuwah, tanda kenabian itu ialah seperti telur burung merpati. Seperti telur burung merpati. Boleh? Itu tanda kenabian bagi Nabi Muhammad sahaja. Nabi-nabi lain tanda kenabian dia ada pada tangan kanan. Kemudian tengok dalam nota kaki kat bawah itulah Imam Bajuri tambah manfaat dan faedah yang kita boleh ambil. Wa hal wulida bihi aw wudi'a hina wulid aw 'inda syaqqi sadrihi aw hina nubbi'a sallallahu alaihi wasallam aqwal. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar athbatuha ats-tsalits wa bihi jazama an yadun. Tanda kenabian tu sejak bila ada? Adakah ketika Nabi lahir dah ada? Ataupun lepas lahir baru ada? Ataupun ketika dibelah dada baru ada? Ataupun ketika dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul? Semua ni ada pandangan ulama. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar sebut yang lebih tepat, yang lebih asbat ialah pandangan yang ketiga, iaitu ketika mana dia belah dada. Ketika itu barulah timbul, tumbuhnya tanda kenabian di belakang Nabi. Dan itu dijazamkan oleh Sayyidina Al-Imam Iyad. Nah. Yallah. Hadis nombor 17. Wa bihi ilahi qala hadatsana Sa'id ibnu Ya'qub at-Talaqani akhbarana Ayyub ibnu Jabir an Simak ibn Harb an Jabir ibn Samurah. Qal. Jadi dia bersaudara Jabir bin Samurah. Beliau berkata, ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra misla baydatil hamamah. Aku melihat tanda kenabian antara dua katif, dua bahu Nabi, tapi di arah belakang lah. Yang kita sebut tadi lebih hampir kepada kiri. Nah,
Jadi aku melihat tanda kenabian antara dua bahu Nabi, ghuddatan hamra. Ghuddah ni maksudnya ialah seperti mana dalam Al-Misbah, lahmun yahduthu bainal jidi wal lahm yataharraku bitahrik. Daging yang timbul, yang wujud, yang ada antara kulit dan daging. Itu boleh. Dan ianya sedikit menonjol dan boleh digerak-gerakkan. Kalau pegang tu boleh gerak kanan kiri yang gitu, atas bawah. Faham tu? Jadi ghuddah tu daging lah. Hamra, warna merah. Dalam riwayat lain sebut warna hitam, ada kata warna hijau, ada kata warna seperti warna Nabi, merah ke merah, putih ke merah-merahan. Tak. Lepas tu macam mana ni? Tak bertembung ke dengan hadis nombor 17 ni? Imam Bajuri sebut tak bertembung. Sebab apa? Sebab warna tanda kenabian tu dia berubah ikut keadaan, ikut situasi. Kadang-kadang hijau, kadang-kadang lebih hampir pada hitam, kadang-kadang ikut warna tubuh Nabi, putih kemerah-merahan, kadang-kadang hamra kat sini. Boleh? Misla baydatil hamamah, seperti telur merpati. Besar dia tu seperti telur merpati. Dalam nota kaki, Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah bawa riwayat lain lah. Yang kata seperti Ibn Hibban, riwayat Ibn Hibban kata besar tu seperti besar burung, telur burung unta, telur burung unta. Ada kata besar seperti besar apple, ada kata seperti jumuk tu gini ya. Kita buat gini, tangan kita tak hujung tu. Sebesar itu. Jadi macam mana kita nak Allahumma salli Muhammad gabungkan hadis-hadis ini? Sekejap disebut sebesar telur burung merpati, sekejap disebut sebesar telur burung unta, seperti besar buah apple, seperti besar jumuk tadi. Malah ada sebut seperti al-bandaqah. Bandaqah ni kacang gitu, sebesar kacang. Kacang apa tu? Tak ingat nama dia. Tak. Maka cara kita nak himpunkan tentang saiz saiz apa nama khatam, tanda kenabian ini ialah khatam tu sendiri sekejap besar sekejap kecil. Ya. Bila jadi kecil dia akan jadi sebesar apa nama tadi, al-bandaqah, iaitu sejenis kacang besar dia tu. Kalau dia membesar sungguh dia akan jadi besar sebesar ni. Gitulah. Jadi dia punya apa saiz tu masih boleh berubah-ubah. Sekejap lagu ni seperti warna juga. Boleh? Tu. Malah ada sedikit bulu kat situ. Ada sedikit bulu kat situ. Faham tu? Nah. Ya Allah. Hadis nomor 18. Wa bi ilaihi qala haddatsana Abu Mus'ab al-Madani qala haddatsana Yusuf ibn al-Majishun an abih an Asim ibn Umar bin Qatadah an jaddatihi Rumaithah qalat. Daripada Asim bin Umar bin Qatadah, daripada neneknya yang bernama Rumaithah telah berkata. Siapa berkata? Sayyidatina Rumaithah. Sayyidatina Rumaithah. Ni sahabat Nabi ni. Tak, sahabat Nabi. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila al-khatama alladhi baina katifayhi min qurbihi la fa'altu. Yaqulu. Okey. Tengok elok-elok sami'tu fa'il. Rasulullah maf'ulun bih. Aku mendengar Rasulullah. Mendengar Nabi apa? Yaqulu, berkata-kata. Jadi yaqulu tu maf'ulun bih yang kedua ataupun kita sebut sebagai hal. Jadi khilaf lah kat sini. Yaqulu tu. Boleh? Jadi sami'tu, aku mendengar. Kata Rumaithah, aku mendengar Rasulullah. Kamu dengar apa? Yaqulu, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Apa yang Nabi kata? Ihtazzalahu ashur rahmat. Jadi kat tengah-tengah tu, walau asya'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifayhi min qurbihi la fa'altu, itu kita sebut jumlah mu'taradah. Jumlah yang duduk tengah-tengah. Kat sini antara
Fa'il fa'il maf'ul dengan jumlah haliyah. Nah, ya Allah. Jadi kita terjemuh dulu. Sayyidatina Rumaisah berkata, aku mendengar Nabi SAW, walau asya'u, kalau aku mahu untuk cium al-khatam, iaitu tanda kenabian tu, baina katifah yang ada pada antara dua bahu Nabi, min qurbi la fa'altu, maka aku boleh buat. Gini, Sayyidatina Rumaisah sebut, aku ni dekat dengan Nabi. Jadi kalau aku nak cium semula. Aku mendengar Nabi berkata-kata sekian. Ketika itu aku sangat hampir dengan Nabi. Hampir setara mana? Hampir sekira-kira kalau aku nak cium tanda kenabian kat belakang Nabi tu, aku boleh buat. Tu maksud dia. Boleh? Mungkin ada orang persoalan. Sayyidatina Rumaisah ni tengok Nabi. Boleh ke tengok Nabi? Sedangkan perempuan tak boleh tengok lelaki tanpa hajat. Maka dijawab oleh Al-Imam Al-Bajuri, perempuan memang betul haram tengok lelaki tanpa hajat. Tapi kalau tengok Nabi, itu tidak ada masalah. Boleh. Jadi Nabi terkecuali. Ini khususiat bagi Nabi lah. Alaihissalam. Jadi aku mendengar Nabi cakap apa? Yaqulu. Nabi berkata-kata, Nabi bersabda, li Sa'di bin Mu'adzin yawma mat. Tentang kedudukan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau wafat. Jadi disebut kedudukannya macam mana? Ihtazza lahu Arsyur Rahman. Bergoncang Arsyur Rahman, iaitu arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz wafat. Oleh demikian kita kena tahulah sedikit siapa dia Sayyidina Sa'ad ni. Sampai kematian itu menyebabkan Arsyur Rahman, arash Allah Ta'ala bergegar. Bergegar ni mana tanda seronok, menerima ruh Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Siapa dia Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz? Beliau termasuk sahabat-sahabat Nabi yang agung lah. Menyaksikan perang Badar dan bersama-sama Nabi juga pada perang Uhud. Pada perang Al-Khandaq, beliau dibaling pada akhalihi. Akhal ni maknanya ialah urat yang ada di tengah-tengah ni. Dibaling sampai kena urat tu, dan urat tu keluarkan darah, dan darah tu tak berhenti. Tu. Sehinggalah beliau wafat selepas sebulan daripada peristiwa tersebut. Dimakamkan di bumi Al-Baqi' di Madinah. Baqi' mana? Mekah tak? Bumi Al-Baqi' mana? Mekah tak? Madinah? Madinah kan? Tak dengar. Sebab saya pasang ni. Tak ada masalah. Kemudian jenazah beliau dihadiri oleh 70,000 malaikat. Satu ketika Nabi dihadiahkan satu pakaian daripada harir, ataupun satu baju, ataupun satu pakaian lah, hullah, satu pakaian daripada harir. Harir ni apa? Harir ni ialah sutera. Maka sahabat kagum dan takjub dengan kelebutan sutera yang Nabi dapat. Maka Nabi pun bersabda ketika itu, la manadilu Sa'din fil jannah khairum minha wa alyan. Sesungguhnya sapu tangan Sayyidina Sa'ad dalam syurga lebih baik daripadanya dan lebih lembut. Jadi kalau Nabi sebut sapu tangan yang kita buat lap, inguh, buat apa tu, itu pun lebih comel, lebih lembut, lebih baik daripada sutera aku ni, maka lebih-lebih lagi lah selain daripada sapu tangan tu. Mana baju Sayyidina Sa'ad di syurga, tak, jubah Sayyidina Sa'ad di syurga, syurga tu sendiri untuk Sayyidina Sa'ad, macam mana bentuknya, rupanya, lebih-lebih lagi lah mantap. Faham tu? Tu. Ya Allah. Kemudian hadis nombor 19. 15 minit insya-Allah. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad ibn Abdah ad-Dabbi wa Ali ibn Hujr
وغير واحد قالوا أنبأنا عيسى ابن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال. Jadi daripada Umar bin Abdullah bekas hamba kepada Ghufrah, beliau berkata, telah menceritakan kepada aku Ibrahim bin Muhammad, yang mana Ibrahim bin Muhammad ini merupakan keturunan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau berkata, iaitu Ibrahim tadi bin Sa'ad bin Muhammad berkata, kana Aliyun, adalah Ali, Sayyidina Ali, idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana menyifatkan tentang Nabi, fa dzakara al-hadits bi tulih, maka dia iaitu Sayyidina Ibrahim ibnu Muhammad menyebut hadis, semua hadis yang panjang, iaitu hadis nombor 6 yang telah lalu, hadis nombor 6 yang telah lalu, itu makna fa dzakara al-hadits bi tulih, dia sebut hadis nombor 6 yang telah lalu tu. Waqala, dan akhir sekali itu, baina katifaihi khatamun nubuwah, dan di antara dua bahu Nabi ada tanda kenabian, wa huwa khatamun nabiyyin, dan Nabi ialah penutup segala Nabi. Hadis yang samalah dengan hadis nombor 6 sebelum ni. Nombor 20 pula. Wabi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar haddatsana Abu Asim haddatsana Urwatu ibnu Thabit qala haddatsani Ilba'u ibnu Ahmara ay-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amr ibnu Akhtab al-Ansari qala. Jadi daripada Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepada aku oleh Rasulullah. Maksudnya Rasulullah berkata kepada dia. Siapa dia tadi? Sayyidina Abu Zaid. Jadi Rasulullah berkata kepada Abu Zaid, ya Aba Zaidin, wahai Aba Zaid, udunu minni, dekat pada aku, mari sini. Tak. Famsah zahri, maka sentuhlah belakang aku. Sentuhlah belakang aku. Sebab apa Nabi suruh sentuh belakang Nabi? Imam Bajuri sebut boleh jadi Nabi tahu. Sayyidina Abu Zaid nak tahu, nak tengok tanda kenabian. Maka Nabi pun suruh, mari sini dekat, sentuh belakang ni. Betul? Fa masahtu dhahrahu, maka aku pun sentuh belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Wa waqa'at asabi'i 'alal khatam. Jadi tangan aku tu melekat molek pada khatam, kena betul pada khatam, pada tanda kenabian tadi. Qultu amal khatam, maka aku berkata, siapa aku? Ilba. Sayyidina Ali Ilba. Tengok balik hadis tu daripada Sayyidina Ilba. Beliau berkata, telah mencerita kepada aku Abu Zaid. Jadi Abu Zaid cerita hadis ni, maka Ilba tanyalah, apa dia? Al-Khatam. Qala sya'aratun mujtami'at, bulu-bulu yang berhimpun. Faham tu? Jadi kalau tengok, ada macam sedikit pertembungan lah. Tadi disebut daging yang timbul. Hak ni disebut bulu-bulu yang berhimpun. Jadi bulu dengan daging ni dua yang berbeza, jelas tak? Beza. Kesama daging dengan bulu? Beza. Tak. Ulama sebut perawi-perawi ni menceritakan sebagaimana apa yang mereka dapati. Jadi ketika itu Abu Zaid sentuh, dia sentuh rasa macam bulu, dia sebut bulu. Orang lain nampak daging, sebut daging. Wah kata. Jadi tidak ada pertembungan pun. Masing-masing cerita berdasarkan apa yang mereka nak nampak. Boleh? Macam kita sebut Nabi seperti Al-Qamar. Ada juga riwayat sebut Nabi seperti Asy-Syams. Jadi ada pertembungan? Tak ada. Ada orang bila nak sifatkan Nabi dan kepala dia yang paling comel Syams, dia sebut Nabi ke Syams. Ada orang bila sebut Nabi, nak bagi tahu Nabi ni comel sungguh, dalam kepala dia paling comel ialah Al-Qamar, dia sebut Nabi Al-Qamar ataupun lebih comel daripada Al-Qamar, wah kata. Jadi tidak ada pertembungan. Faham tu? Naam. Dalam hasyiah tu Syekh sebut, Imam Bajuri sebut, ketahuilah olehmu, ulama berkata, siapa yang ada tanda kat belakang ni, dan tanda tu macam daging begitu, tanda lahir kot. Lepas tu kat daging tu ada sedikit rambut yang tumbuh, maka orang tu akan banyak ujiannya.
di hari-hari mendatang. Sebagaimana berlaku pada Nabi lah. Boleh? Jadi siapa-siapa yang ada apa nama, daging timbul kat belakang, kemudian ada sedikit bulu-bulu tu, tu kena hati-hati tu. Ha? Boleh jadi mati dengan asum, iaitu dengan racun. Sebagaimana Nabi SAW mati disebabkan kesan racun. Ha? Nah. Wabi ilaihi qala haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Huraitsil الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول. Jadi telah menceritakan kepada aku oleh Abdullah bin Buraidah telah berkata, aku mendengar ayahku iaitu Sayyidina Buraidah. Aku mendengar, siapa aku sini? Abdullah. Sayyidina Abdullah mendengar ayahnya. Siapa ayahnya? Buraidah. Aku mendengar Buraidah berkata, Ja'a Salmanu al-Farisiyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinata bima'idatin 'alaiha rutab. Telah datang Salman al-Farisi. Dikatakan kepada Salman al-Farisi yang gelaran Salmanul Khair. Beliau pernah ditanya tentang ayahnya, maka beliau jawab, ana Salman ibnul Islam. Aku Salman bin Islam. Boleh? Dan beliau antara sahabat yang syurga rindu kepadanya. Sayyidina Salman. Masya Allah. Sayyidina Ali pernah ditanya tentang Sayyidina Salman, maka Sayyidina Ali jawab, Sayyidina Salman ini orang yang alim tentang ilmu umat terdahulu dan umat akan datang. Nah. Dan beliau seorang yang sangat zuhud dan panjang umurnya. Umurnya 200 tahun, 300 tahun setengah. Tu ada dua pandangan. Masya Allah. Boleh? Nah. Beliau dulu bukan Islam lah. Kemudian dikhabarkan oleh sebahagian pendeta, muncul seorang Nabi di tanah Arab. Dan pendeta tu menyifatkan sifat Nabi tu kepada beliau. Maka beliau pun dicari. Apa sifat tu? 3. Pertama, Nabi tak terima hadiah. Dia tak terima sedekah. Yang kedua, Nabi terima hadiah. Yang ketiga, tanda kenabian. Tu. Jadi, Sayyidina Salman Al-Farisi kaji 3 benda tu. Lepas kaji, barulah dia peluk Islam. Okey. Jadi, disebut kat sini, Abdullah bin Buraidah mendengar ayahnya, iaitu Buraidah berkata, telah datang Sayyidina Salman Al-Farisi kepada Nabi SAW ketika mana Salman datang ke Madinah. Ketika itu, Sayyidina Salman bawa ma'idah. Ma'idah ni ialah bekas yang ada makanan. Baru kita panggil ma'idah. Kalau bekas saja tak ada makanan, dalam bahasa Arab dia panggil khiwan. Dia panggil khiwan. Itu bahasa Arab dah. Macam bustan. Bustan ni kebun yang ada pagar. Tak. Hadiqah ni kita sebut kebun yang ada pagar. Kalau kebun tu tak ada pagar, kita panggil bustan. Boleh? Banyak lagi faedah tu, kita bacalah. Kaksun ni ada air duduk dalam. Kalau tak ada air, kita panggil qadah. Al-qadah. Ada orang Kedah tak ada air tempat dia. Ingat gitu je. Boleh? Al-dalwu. Al-dalwu cebok lah. Bila kita panggil al-dalwu, kalau dalam tu ada air. Mana dalam cebok tu ada air, kita panggil dalwun. Kalau tidak ada air, kita panggil sajlun. Tu bahasa Arab. Bahasa Melayu cebok. Gelas. Mudah bahasa lah. Bahasa Melayu kita. Arab dia bezakan. Tak ada air panggil kaksun, tak ada air panggil qadah. Ada air dalam cebok panggil dalwun, tak ada air kita panggil sajlun. Kebun yang ada apa nama? Ha'id. Pagar kita panggil hadiqah. Tak ada pagar kita panggil bustan. Wah kata. Begitu juga ma'idah. Bekas yang ada hamparan ataupun bekas yang ada makanan. Tak ada kita panggil apa nama tadi? Khiwan. Jadi Sayyidina Salman bawa kepada Nabi bekas yang ada di atasnya rutak. Di atasnya ada rutak. Rutak ni apa? Tamar basah lah. Faham betul? Tamar basah. Dalam riwayat yang lain sebut atas tu ada sarid.
Lepas tu ada juga riwayat yang kata atas tu ada daging. Di antara cara nak himpunkan hadis ini ialah daging sarit tu memang ada, dan cumanya apa tu rutok tu yang paling menonjol. Rutok tu yang paling banyak, kurma tu yang paling banyak. Jadi disebut kurma. Yang lain tu tak dinafikan ada juga. Boleh? Fawudi'at baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Salmanu ma hadha. Maka diletak maidah tadi depan Nabi, maka baginda Nabi pun tanya, ya Salmanu ma hadha, apa ni? Apa ini? Apa ini? Itu bukanlah Nabi tanya ini apa. Maka Sayyidina Salman jawab, inilah rutab ya Rasulullah. Bukan. Tak ada faedah tanya dia lagu tu. Nabi ni orang yang paling bijak dalam bahasa Arab, dalam segala jenis bidang ilmu lah. Jadi ditanya oleh Nabi mahadza, maknanya ini ni sedekah ataupun hadiah. Itu maksudnya. Faqala sadaqatun alayka wa ala ashabik. Maka dijawab, ini sedekah untuk kamu dan untuk sahabat-sahabat kamu. Faqala, maka Nabi pun bersabda, irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqata. Angkat dia. Sesungguhnya kami tak makan sedekah. Nabi sebut kami tak makan sedekah. Zahir daripada hadis ini, Nabi suruh angkat, lepas tu Sayyidina Salman ambil buat balik. Tak? Tu. Tapi sebagian ulama kata tak. Nabi suruh angkat tu maknanya aku tak makan lah. Tapi biarkan sahabat-sahabat aku yang lain yang boleh makan sedekah, makan. Sebab apa? Sebab disebut tadi sadaqatun alaika wa ala ashabik. Sedekah untuk kamu dan untuk sahabat-sahabat kamu. Aku tak boleh makan sedekah. Sebab sedekah-sedekah ni tidak sesuai dengan kenabian, kerasulan, pangkat kerasulan tu. Tapi sahabat-sahabat aku boleh. Maka angkat daripada diri aku. Tapi biarkan untuk sahabat-sahabat aku yang lain makan. Boleh? Begitulah yang disebut dalam hasyiah tu kan. Qala farafa'aha, maka dia berkata, Buraidah tadi yang ceritakan hadis ni. Sayyidina Abu Buraidah tadi berkata, maka Sayyidina Salman pun angkat. Faja'al ghada bimithli. Keesokan harinya, ataupun al-ghad kat sini bukan mesti esok, pada waktu yang lain. Tak, Sayyidina Salman bawa dan buat perkara yang sama. Fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka diletak juga, dibentangkan juga maidah tu yang ada makanan dalam tu. Faqala ma hadha ya Salman? Faqala hadiyatun lak. Maka Nabi pun tanya, apa benda ni? Dijawab oleh Sayyidina Salman rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu, ini hadiah bagi kamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ubsutu. Maka Nabi pun sebut kepada para sahabat, ubsutu. Ubsutu ni apa maksudnya? Ada sebut ubsutu, unshutu, insyiqu, macam-macam lah dalam riwayat. Tak. Tapi kalau kita ambil riwayat yang pertama, maksudnya ialah unsyurut ta'am liyasilahu kullu minkum. Mana luaskan makanan tu. Mana buka makanan tu. Supaya setiap orang tu dapat ambil. Mana mungkin makanan tu di tengah, diagih-agihkan ke tepi supaya semua dapat ambil. Jadi ubsutu daripada basata, dengan mana nasyara, mana buka. Faham tak? Mana kita ni hamparan, kita tebor makanan tu. Jatuhkan makanan tu sampai dia berterabur gitu. Maka setiap orang keliling tu dapat makan. Itu maksudnya lebih kurang. Boleh? Nah. Okey. Daripada hadis ni, tak habis lagi tak? Cuma kita ada sedikit faedah daripada Imam Bajuri. Imam Bajuri sebut, sunat bagi orang yang dapat hadiah, bagi hadiah tu kepada orang yang ada di keliling dia. Wah, Ustaz nak bagi orang yang ada keliling. Tak, maksudnya orang yang sentiasa sokmo ada dengan kita. Tu. Contoh anak murid kita yang sokmo mulazamah kita kan. Di kita ada orang bagi hadiah kita bagi mereka sekalian. Sunat begitu. Sebagaimana berlaku pada baginda Nabi. Jadi hadiah ni untuk Nabi. Tapi Nabi suruh hamparkan tempat makan, sufrah, kemudian dihamparkan pula makanan tu di atas tempat. Thumma nadhara ila al-khatami ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, iaitu Sayyidina Salman, melihat tanda kenabian di atas
belakang Nabi. Fa'aman Nabi. Maka beliau pun beriman dengan Nabi. Bila dia tengok? Bila Sayyidina Salman tengok? Jadi yang pertama tadi, Sayyidina Salman menguji adakah Nabi makan sedekah ataupun tidak. Nabi tak makan sedekah. Yang kedua, beliau menguji Nabi makan hadiah ataupun tak. Nabi makan. Yang ketiga, dia tengok khatam, tanda kenabian. Bila? Okey, Sayyidina Salman melihat tanda kenabian itu ialah ketika mana alaihi salatu wassalam, mana tadi? Mana. Ketika mana wafatnya seorang sahabat daripada Ansar. Ketika itu Nabi bawa sahabat tu ke Baqi' Al-Gharqad. Dan Nabi duduk. Ketika itulah datang Sayyidina Salman dan beliau pergi ke arah belakang dan tengok tanda kenabian tu. Faham tu? Dan Nabi pun tahu, mungkin Nabi tahu dah, Nabi pun cabut ridak Nabi supaya dapat dilihat dengan jelas tanda kenabian oleh Sayyidina Salman, kemudian barulah dia beriman. Maka dalil Yahud, dan adalah Sayyidina Salman itu asalnya milik seorang Yahudi. Milik seorang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah SAW bikadha wa kadha dirham. Kemudian Nabi beli. Nabi beli kat sini maknanya ialah Nabi sebagai penyebab kepada Yahudi, iaitu tuan tadi, buat akad kitabah dengan Sayyidina Salman. Tahu akad kitabah? Akad kitabah ni gini, saya ada hamba, saya beritahu dia, Muhammad, mu ni aku nampak molek. Sudut perangainya perangai orang merdeka. Cuma, aku nak bebaskan kamu, cumanya kalau aku bebaskan percuma gitu, rugilah aku beli kamu dulu 200,000. Gini ceritanya. Kamu kerja, setiap bulan bagi aku 5,000. Cukup 2 tahun, kamu bebas. Tu, kitabah. Jadi kawan ni pun, Sayyidina Salman pun kerja. Bekerja. Lepas tu, bayar duit. Ada yang tak cukup tu, Nabi top up. Jadi maksud fashtarahu Rasulullah, Nabi beli. Pertama, Nabi punca dan sebab kepada Yahudi tu buat akad kitabah dengan Sayyidina Salman. Yang kedua, baki yang tak cukup tu Nabi top up. Faham tu? Nah, baca dulu. Fashtarahu Rasulullah SAW bikadha wa kadha dirhaman. Wa ala an yaghrisa lahum nakhla fayamala Salmanu fi. Jadi dua lah. Kitabah tu dua. Bayaran untuk bebas tu dua. Pertama, kena bayar something, duit. Yang kedua, kena tanam pokok. Kena tanam pokok. Siapa tanam tu? Dia minta Nabi tanam. Yahudi tu minta Nabi tanam. Jadi Yahudi tu nak dua. Pertama, Sayyidina Salman ni kerja. Lepas tu buat duit kat aku. Antara kerja juga ialah dia kena tanam pokok bersama dengan Rasulullah. Jadi dia tolong bawa anak benih tu, ataupun pokok yang kecil tu, Sayyidina Nabi yang akan tanamkan. Jadi disebut fayamala Salmanu fi. Maka Sayyidina Salman bekerja pada tanam pokok tu bersama dengan Nabi. Bersama dengan Nabi. Jadi Yahudi pun tahu Nabi ni berkat. Sebab tu dia minta Nabi tanam. Hatta tut'ima, sehinggalah pokok tu berbuah. Fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhila illa nakhlatan wahidah. Jadi Nabi menanam semua pokok kurma, melainkan satu pokok. Ada berapa pokok kurma ni? Allahumma salli ala Muhammad. Mana tak tulis sini? Tadi rasa macam ada baca ni. Beratus pokok juga rasa. 300 pokok. 300 pokok. 300 anak pokok lah. Jadi Nabi tanam belaka. 299 melainkan satu pokok. Gharasaha Umar. Satu pokok baki itu Sayyidina Umar yang tanam. Fahamalat an-nakhlu min 'amiha. Pokok-pokok yang Nabi tanam tu berbuah tahun tu. Sepatutnya dia tidak berbuah tahun tu. Pokok apa nama ni? Nakhlah, kurma. Makan masa lah. Mana bukan tahun tu, sepatutnya tahun depan. Tapi tahun tu juga berbuah. Ini sebagai apa? Sebagai mukjizat ataupun keistimewaan Nabi lah. Walam tahmil an-nakhlah. Tapi satu pokok tidak mengandung, mana tidak berbuah lah. Faqala Rasulullah SAW,
Ma sya'nu hadhihi nakhlah. Nabi pun bersoal lah. Apa saya satu pokok ni tak buah. Nah, faqala Umar, Sayyidina Umar pun jawab, ya Rasulullah, ana gharastuha. Aku hak tanah ni, hak tak tumbuh ni aku tanah. Tak tumbuh tu bukan tak tumbuh. Tak tumbuh tu mana tak buah. Sebagaimana yang lain buah. Betul lah tu, tak buah tu. Sebab pokok-pokok lain memang style lagu tu. Dia tak buah tahun tu, dia akan buah tahun depan. Cuma sebab Nabi tanam, yang lain tu berbuah. Jadi Nabi pun soal, kenapa tak buah macam pokok-pokok yang lain. Jadi Sayyidina Umar menjawab, aku yang tanam. Fanaza'aha Rasulullah SAW. Maka Nabi pun cabut balik. Fagharasaha. Nabi pun tanam balik. Fahamalat min amiha. Pokok tu berbuah juga pada tahun yang sama. Faham tu? Itu keberkatan baginda Nabi SAW. Jadi Yahudi seorang ni pun cerdik juga. Dah, manfaat ke dia bukan main lah. Tak habis lagi. Tinggal satu hadis lagi. Boleh? Dua hadis. Kita baca lagi sikit. Wabi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar haddatsana Bishr bin Waddah anba'ana Abu Aqil ad-Dawraqi an Abi Nadrah al-Awaqi qala. Daripada Abi Nadrah al-Awaqi berkata, sa'altu Aba Sa'id, aku bertanya Aba Sa'id an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya Abu Sa'id tentang tanda kenabian. Yani khataman nubuwah. Faqala kana fi dhahrihi bid'atan najizah. Maka dijawab oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, adalah tanda kenabian itu belakang ni. Pada belakang Nabi, bid'atan najizah. Satu, apa nama bid'ah sebut apa? Satu daging yang timbul gitu. Najizah ay zahirah yang timbul. Macam kita sebut tadi lah, timbul sampai kalau pegang tu boleh digerak-gerakkan. Hadis yang terakhir untuk malam ini ialah Wabi ilaihi qala haddatsana Ahmad ibn al-Miqdam Abu al-Ash'athi al-Ajli al-Basri haddatsana Hammad ibn Zaid an Asim al-Ahwali an Abdurrahman ibn Sarjis qala, daripada Abdullah bin Sarjis telah berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi unasi min ashabi. Aku datang kepada Nabi sedangkan Nabi ketika itu berada bersama sahabat-sahabat baginda. Fadurtu hakadha min khalfi. Maka aku pun pusing macam ni. Di belakang Nabi. Dia buat gaya lah. Gaya dia pusing belakang Nabi nak tengok tanda kenabian. Fa'arafaha alladhi urid. Maka Nabi tahu. Fa'arafaha ay huwa. Huwa kembali kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi telah tahu apa yang aku nak. Nabi tahu dengan ilmu alima binurin nubuwah. Fa'alqa ar-rida' ala dhahri. Maka Nabi pun jatuhkan rida' yang ada di atas bahu Nabi atau di belakang Nabi lah. Fara'aitu mawdi'al khatam, maka aku melihat tanda kenabian ala katifah, di atas dua bahu, mana di tengah-tengah ni. Mislul jum'i. Apa mana jumuk tadi kita sebut dah ni. Tak. Sebesar ni hujung ni. Kita gabungkan semua ni sebesar ni. Jadi aku melihat tanda kenabian yang ada antara dua bahu Nabi seperti jumuk. Haulaha khilan. Dan di kelilingnya ada khilan. Apa khilan? Bintik-bintik hitam. Boleh? Jadi keliling tanda kenabian tu, keliling daging tu ada bintik-bintik hitam. Ka'annaha sa'alil. Seolah-olah bintik-bintik hitam itu sa'alil. Apa sa'alil? Seperti jerawat gitu. Nah. Dia bintik-bintik hitam seolah-olah macam jerawat. Faraja'tu hatta istaqbaltuhu. Maka aku pun kembali daripada belakang sehingga aku menghadap Nabi semula. Faham tak? Tadi kan dia ke belakang. Tu dia ke depan balik. Faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah. Maka aku berkata kepada Nabi, Allah Ta'ala ampunkan kamu wahai Rasulullah. Faqala, itu maknanya apa tu? Ghafarallahu laka ya Rasulullah itu disebut
tanda dia syukur kepada Nabi kerana memberi peluang kepada dia untuk melihat belakang Nabi yang ada khatamun nubuwah. Faqala walaka, maka Nabi menjawab, dan kamu juga. Faqala al-qaum, maka orang ketika itu yang ada di keliling tu, kaum masyarakat yang ada keliling tu lah, berkata, istaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah memohon ampun untuk kamu. Faqala na'am walakum, maka berkata, siapa dia tadi? Lupa dah. Abdullah ibn Sarjis tadi. Berkata, na'am, Nabi mohon ampun untuk aku dan kamu. Summa tala hadhil ayat. Kemudian dia berkata, kemudian dia baca, siapa yang baca ni? Abdullah ibn Sarjis. Wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonlah keampunan bagi dosa kamu dan dosa orang yang beriman di kalangan orang lelaki dan orang yang perempuan lah. Boleh? Wallahu a'lam. Baca pelik sikit ni sebab rasa tak ada baca hadis ni tadi. Masuk nak kaji ni. Pelik macam baru jumpa ke tak dah habis aku baca ni. Khair insya-Allah. Tapi syarahan tu insya-Allah tepatlah. Okay, ada soalan? Lama sikit ini ya, sejam cukup. Kurang. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi akan datang dengan tajuk yang baru, iaitu babu ma ja'a fi sya'ri ataupun fi sya'ri Rasulillah, bab pada membincangkan tentang rambut Nabi. Kalau sempat kita baca dua bab lah, bab tarajul dengan bab rambut. Cukup sekadar tu, insyaAllah kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.